Assalamualaikum pelajar-pelajar. Nampaknya ramai pelajar yang senyap saja dalam seminggu dua ini. Tiada pertanyaan diajukan kepada cikgu yang membuatkan cikgu risau. Pelajar-pelajar tidak memperuntukkan masa untuk belajar kimia. Namun begitu, kuliah kita perlu diteruskan. Walaupun kita masih dalam perintah kawalan pergerakan, tetapi PDP mesti dijalankan seperti biasa. Okey, baiklah pelajar-pelajar, kita mulakan kuliah 6 kita. Okey, iaitu kuliah 6 kita akan belajar, kita akan tengok macam mana kita nak buat pertukaran, iaitu ferrum 3. Okey, penukaran ferrum 3 kepada ferrum. Okey, nak tukarkan ferrum 3 positif kepada ferrum 2 positif. Okey, sebelum pada tu, kita tengok dulu hasil perbincangan kita dalam kuliah 5 yang lepas. Hasil perbincangan kita dalam kuliah 5 yang lepas, iaitu penukaran Fe3 positif kepada Fe2 positif kepada Fe3 positif dengan menggunakan ejen pengoksidaan iaitu air bromin. Ini kita dah bincang minggu lepas dalam kuliah yang kelima. Okey, hari ini kita nak masuk, kita tengok dulu sebab cikgu ada bagi perbincangan untuk awak isi tempat kosong. Sekarang kita bincang, kita tengok jawapan kamu dengan jawapan yang cikgu bagi ni, sila semak iaitu apabila air bromin ditambah ke dalam larutan ferrum 2 sulfat, warna air bromin bertukar dari perang kepada tak berwarna. Warna larutan ferrum 2 sulfat bertukar dari hijau kepada perang. Okey, ion ferrum 2 dioksidakan kepada ion ferrum 3 dengan melepaskan elektron, manakala air bromin sebagai molekul bromin diturunkan dengan menerima elektron membentuk ion bromida. Okey, seterusnya kita pergi kepada persamaan setengah. Okey, persamaan setengah, pelajar hanya tengok saja apa yang cikgu buat dekat dekat nota itu, iaitu kita pelajar hanya perlu penuhkan setengah persamaan pengoksidaan, setengah persamaan pengoksidaan di mana ferrum ferrum 2+ melepaskan elektron membentuk ferrum 3, manakala bromin, molekul bromin menerima elektron membentuk ion bromida. Hari ini cikgu nak tunjukkan kamu macam mana kita nak mendapat persamaan keseluruhan bagi tindak balas redox ini, persamaan keseluruhan. Ini semua ni adalah ulang kaji kepada apa yang kita dah belajar dalam tajuk elektrolisis masa tingkatan 4 hari tu. Sama saja konsep dia. Bila kita nak dapatkan persamaan keseluruhan, apa yang kita perlu buat adalah kita samakan elektron. Sekarang ni bromin, bromin elektronnya ada 2, iaitu bromin molekul menerima 2 elektron, sedangkan ferrum 3 dia hanya menerima 1 elektron, tambah 1 elektron. Maknanya elektron dekat ferrum 3 ni 1, tapi dekat bromin 2. So kita jadikan ferrum 3 tu dia punya elektron dia 2, jadi makna sama dengan kita darab dengan 2. So bila darab dengan 2, semua ada 2 kat depan. So cikgu tulis balik kat bawah iaitu 2 Fe2 positif. Hasilkan Fe3 positif, darab 2 juga 2 kat depan, tambah 2 kali dengan elektron, 2 elektron. Ini persamaan untuk ferrum. Persamaan untuk bromin tak perlu darab dah, tak perlu darab dengan apa-apa sebab dia dah 2 elektron kat situ. Cikgu tulis balik kat sini iaitu Br2 tambah 2 elektron membentuk 2 Br minus. Sekarang ni cuba kita tengok elektron dah sama, kiri kanan dah sama elektron, so kita boleh padam. Tujuan dia kita nak matikan elektron, that's why kita darab dengan 2. So sebelah kiri ada elektron, sebelah kanan ada elektron, so kita matikan. Bila kita matikan 2 tu, yang tinggal kita tambah saja. Hasil sama-sama hasil, so hasil kita ada 2 Fe2 positif tambah Br2, hasilnya adalah 2 Fe3 positif tambah dengan 2 Br minus. Ini kita panggil persamaan keseluruhan. Jadi kat sini kalau kita nak penuhkan
2 Fe2 positif tambah Br2 hasilnya adalah 2 Fe3 positif tambah 2 Br minus. Itu kita panggil persamaan keseluruhan. Okey. Seterusnya kita masuk untuk tajuk hari ini, kita nak menukarkan ferrum 3 kepada ferrum 2. Okey, nak menukarkan ferrum 3 kepada ferrum 2. Okey, apa yang kita perlu tengok kat sini, ferrum 3 kepada ferrum 2 Ferrum 3 kepada ferrum 2, maknanya proses ini kita panggil proses penurunan. Okey, ferrum 3 kepada ferrum 2 proses penurunan. Okey, bila proses penurunan, maka yang kita perlu guna kat sini adalah ejen penurunan. Maknanya kita nak turunkan kat sini warna perang Fe2+, okey. Fe3 positif, kat sini adalah Fe2 positif. Maknanya Fe3 sudah ditukarkan kepada Fe2. Apa yang kita guna? Zinc. Maknanya apa peranan zinc kat sini? Peranan zinc sebagai ejen penurunan kerana ia telah menurunkan ferrum 3 kepada ferrum 2. Okey, penurunan. Okey. Jadi kalau kita buat persamaan setengah kat sini pelajar-pelajar, di mana apa yang berlaku kepada ferrum 3, Fe3 positif, lepas tindak balas ia akan jadi Fe2 positif. Fe3 nak jadi, cikgu tulis mula. Okey, Fe3 nak jadi Fe2. Okey, Fe3 nak jadi Fe2, maknanya Fe3 lepas tindak balas akan jadi Fe2 positif. 3 positif nak jadi 2, maknanya tambah elektron. Elektron yang ditambah, yang diterima oleh Fe3 plus ni datang daripada mana? Daripada zinc. Siapa yang berlaku kepada zinc? Yang berlaku kepada zinc adalah atom zinc akan membentuk ion Zn2+. Macam mana atom zinc membentuk ion Zn2+? Maknanya atom zinc sudah melepaskan elektron. So kita buat balancing Balancing letak 2. Maknanya kat sini apa yang berlaku kepada zinc? Apa yang berlaku kepada zinc? Zinc mengalami proses pengoksidaan. Okey, proses pengoksidaan yang berlaku kepada zinc adalah proses pengoksidaan. Yang berlaku kepada ferrum 3 proses penurunan. Okey, proses penurunan. Okey, oleh kerana zinc mengalami proses pengoksidaan, ia merupakan ejen penurunan, manakala larutan ferrum 2 sulfat ini bertindak sebagai ejen pengoksidaan. Kenapa dia bertindak sebagai ejen pengoksidaan? Sebab ia mengalami proses penurunan. Okey, selesai pelajar-pelajar. Jadi, bila dah selesai, apa yang perlu pelajar buat? Kita tengok ni kita penuhkan pemerhatian dan juga seterusnya. Apa pemerhatian kita nampak kat sini? Okey, tadi apa pemerhatian kita nampak kat sini? Pemerhatian adalah larutan perang bertukar menjadi hijau. Okey. Larutan perang bertukar menjadi hijau. Pengoksidaan, apa yang dioksidahkan? Zinc. Betul tak? So, membentuk Zn2+ plus 2 elektron. Penurunan pula Fe3 positif, terima elektron membentuk Fe2 positif. Okey, cikgu pelajar transfer saja yang kita bincang tadi, transfer masuk saja. Tindak balas keseluruhan ni maknanya kita nak campur dua ni, tindak balas ni. So bila nak campur kita kena samakan elektron, betul tak? Nak samakan elektron. So sekarang cikgu tulis balik, okey. Nak dapat persamaan keseluruhan kita mesti daripada setengah dengan setengah. Zn menghasilkan Zn2+ plus 2 elektron, maka yang Fe ni, Fe3 positif terima elektron membentuk Fe2 positif. Kat sini ni 1, kat sini 2 elektron. Maknanya sebelah bawah ni ferrum 3 ni kena darab dengan 2. Bila darab dengan 2, sini jadi 2, sini jadi 2, sini jadi 2, barulah kita boleh tambah dia.
Bila tambah, kita tengok apa yang berlaku. Bila 2 kiri 2 kanan boleh potong. So yang tinggal, apa yang tinggal? Yang tinggal adalah Zn dengan 2 Fe3 positif. Okey, hasilnya adalah Zn2 plus 2 Fe2 positif. Okey. Salah satu daripada, sebelum pada ni kita tak sentuh pasal ni, okey, pasal ujian menentu sahkan. Salah satu daripada perkara yang perlu awak ingat dalam tajuk redha adalah ujian pengesahan. Contohnya tadi kita dapati warna larutan perak bertukar menjadi hijau. So kita tak boleh nak kata hijau tu adalah ferrum 2 ataupun tidak selagi kita tidak melakukan ujian pengesahan. Ujian pengesahan ini pelajar boleh relate dengan tajuk garam yang pelajar guna sebelum ni, tajuk garam yang pelajar guna sebelum ni, di mana dalam tajuk garam itu kita dah belajar macam mana nak uji. Kalau larutan perak, kita nak uji ion ferrum 3 guna apa? Kita boleh guna sama ada larutan NaO ataupun larutan amonia, ataupun nak uji ferrum 3, ferrum 2 contohnya larutan hijau, nak tahu larutan hijau tu ada ion ferrum 2 ataupun tidak, kita boleh uji sama ada dengan larutan NaO ataupun larutan amonia. Contohnya, katakanlah kita ambil larutan NaO. Okey, jadi bila nak buat ujian, ada 3 perkara yang perlu pelajar ingat. Yang pertama pelajar perlu cari reagen apa yang kita nak guna, nak uji larutan hijau tadi. Yang kedua, pelajar perlu tahu macam mana kaedah. Bila kita dah tahu reagen dia, kaedah macam mana kita nak guna. Yang ketiga, pelajar perlu tahu pemerhatian dia. Pemerhatian. Okey, contohnya, katakanlah reagen cikgu ambil larutan NaO. So, kaedah dia, contohnya kaedah dia, katakanlah kita tambahkan. Okey, tambahkan larutan NaO ke dalam larutan hijau. Okey, di dalam tabung uji. So, kalau ia ferrum 2, apa yang berlaku? Mendakan hijau terbentuk. Okey, pelajar-pelajar. Okey, cikgu harap pelajar-pelajar boleh faham kat situ. So, sekarang cikgu ada soalan SPM 09, soalan nombor 9. Okey, sebanyak 10 markah semuanya. Soalan ini cikgu akan letak dekat Google Classroom. So, pelajar boleh tengok dekat Google Classroom dan pelajar boleh jawab soalan serta hantarkan jawapan pelajar di Google Classroom. Okey, selamat belajar.